starts in 3, 2, 1. You will always have it. I'll be on deck. Keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. In the drum like down diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. Banging the drum like down diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. Dalam era globalisasi ini, pemodenan digital semakin pesat dari semasa ke semasa sehingga kewujudan masyarakat digital. Malaysia tidak terasing dengan perubahan teknologi masa kini. Berita palsu dalam masyarakat digital saban hari dilihat semakin serius dan membimbangkan. Setiap hari, masyarakat di negara ini dihimpit dengan pelbagai perkara negatif yang membebankan hidup mereka. Pelbagai jenis gejala sosial yang negatif semakin mendapat tempat dan menyusup masuk ke dalam kehidupan sosial di negara ini. Antara yang paling menonjol adalah cabaran berita palsu dalam masyarakat digital. Secara umumnya, gejala ini telah mula memasuki masyarakat Malaysia sejak sekian lamanya. Berita palsu adalah berita yang disebarkan oleh seseorang tanpa menentukan fakta sebenar atau tokoh tambah dengan mengubah maksud sebenar. Berita palsu adalah berita yang disebarkan oleh seseorang tanpa menentukan lokasi mereka nyata ataupun tidak. Munculnya berita palsu disebabkan oleh berita tanpa asas fakta tambahan atau memutarbelitkan teks asal juga akan mengubah sebilangan kecil berita sebenar. Berita tidak benar adalah berita yang membawa kepada pelanggaran undang-undang dan akan mengundang kepada kejahatan, membawa kepada perpecahan dan perselisihan faham antara manusia. Internet adalah cara penyampaian maklumat yang biasa dalam dunia komunikasi dan maklumat masa kini. Seperti yang kita tahu, media sosial ini dianggap sebagai kekuatan yang kuat kerana kekuatannya yang mendalam dalam menghantar maklumat dan kemampuan yang luar biasa dari pelbagai masa dan tempat. Pelbagai urus niaga, pembangunan ekonomi, politik, pendidikan, agama dan bersosial untuk boleh berlaku dalam tempoh 24 jam. Hari ini, media sosial telah menjadi akses utama penyebaran maklumat terbesar selain laman sesawang. Akses ini telah digunakan sebagai infrastruktur penyebaran maklumat atau berita berkenaan isu semasa. Ratusan mesej disebarkan melalui media sosial setiap hari. Bahkan, orang ramai dapat melihat reaksi mereka terhadap maklumat tersebut sebelum mereka mempunyai masa untuk memahami bahan maklumat tersebut. Contoh berita palsu yang tersebar ialah dari seorang pengguna laman sosial Instagram yang menyatakan mengambil vaksin COVID-19 akan mengalami masalah atau simptom-simptom yang teruk terhadap antibodi badan dan sebagainya. Seperti yang dinyatakan beliau untuk mengajak orang untuk tidak mengambil vaksin tersebut. Hal ini dapat kita lihat bahawa masyarakat sebagai pengguna maklumat masih tidak dapat membezakan maklumat yang benar atau salah atau hanya penipuan semata-mata. Beberapa faktor dapat mempengaruhi berlakunya situasi ini, termasuk ketidakpedulian masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijak atas nama kebebasan pengguna internet,
terutamanya media sosial, banyak netizen dan masyarakat percaya bahawa mereka menggunakan hak penuh untuk akaun peribadi mereka. Mereka berpendapat adalah sah untuk memuat naik gambar, teks atau video ke akaun mereka walaupun mereka tidak tahu bahawa kandungan yang mereka muat naik tersebut mungkin melanggar etika berkomunikasi di media sosial. Akhir sekali, dalam konteks ini, apa yang perlu diketengahkan adalah berkenaan penyebaran maklumat palsu bukan hanya menyekat tetapi bagaimana memupuk literasi awam untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi, semua pihak haruslah berganding bahu antara satu sama lain untuk mengekang penularan berita palsu ini daripada terus tersebar supaya tidak memberikan kesan yang buruk kepada diri kita sendiri dan juga masyarakat. Objektif kajian merangkumi. Yang pertama, kajian ini secara amnya dilakukan untuk mempelajari dan mendalami cabaran berita palsu dalam masyarakat digital. Yang kedua, kajian ini bertujuan untuk menyelidik dan mendalami cara penyelesaian berita palsu menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Akhir sekali, kajian ini bertujuan untuk menyelami dan menekuni budaya berita palsu yang telah mencatat rekod kes yang tertinggi di Malaysia. Di sini, kita akan membincangkan mengenai isu semasa berkaitan berita palsu iaitu semasa fenomena pandemik COVID-19. Disebabkan fenomena ini, penularan berita palsu semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat, terutamanya berkaitan jualan dalam talian. Perkara ini berlaku disebabkan oleh kemudahan perkongsian dan keupayaan untuk mencari maklumat baharu dengan cepat dan mudah. Sebagai contoh, melalui media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Aplikasi ini membolehkan pengguna berkomunikasi antara satu sama lain dan berkongsi maklumat dengan orang ramai sekaligus akan mula menyebarkan kabar angin. Antara contoh berita palsu yang berlaku semasa pandemik COVID-19 adalah mengenai Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, iaitu PKPD yang berkuat kuasa di Melaka. Perkara ini tersebar di media sosial, menimbulkan kemarahan dan perasaan resah oleh masyarakat di Melaka kerana ianya tidak benar sama sekali. Seterusnya, cabaran berita palsu dalam kalangan masyarakat digital demi populariti. Antara cabaran berita palsu dalam kalangan masyarakat digital adalah menyebarkan berita palsu demi populariti untuk kepentingan peribadi dan juga perniagaan. Menurut kajian, orang yang berkongsi maklumat di media sosial, mereka berkongsi imej orang dan perkara yang mereka tahu. Ini memberi gambaran mengenai maklumat yang mereka kongsikan. Mereka sebenarnya hanya membaca tajuk artikel dan akan membawa kepada penyebaran berita palsu. Selain itu, penipuan atau maklumat salah yang semakin menular digunakan sebagai cara oleh mereka untuk cepat mengaut keuntungan yang besar. Modus operandi mereka adalah dengan menyebarkan berita sensasi dan kontroversi tanpa memastikan kesahihan kandungan di pelbagai platform media sosial. Seterusnya, cabaran berita palsu dari aspek politik iaitu penyebaran kabar angin tentang situasi semasa yang boleh mencemarkan sistem politik. Antara sebab berlakunya penyebaran berita palsu dalam institusi perpolitikan adalah untuk meluaskan pengaruh dengan mendapatkan lebih banyak pengikut. Oleh hal yang demikian, orang ramai akan terpedaya dengan maklumat palsu ini dan kemudiannya akan memilih pemimpin yang salah dan membawa kepada kehancuran negara. Selain itu, orang ramai juga menyebarkan
berita palsu dengan tujuan untuk menghuru-harakan negara lain kerana hasad dengki yang mendalam. Contohnya, negara Iraq yang hancur gara-gara berita palsu. Kononnya, negara itu menyimpan senjata api sehingga mencetuskan peperangan dengan Amerika Syarikat pada tahun 2003. Berikutan fenomena ini, kita perlu sedar bahawa penyebaran berita palsu ini boleh memberi kesan besar kepada orang ramai. Seterusnya, cabaran penyebaran berita palsu dari aspek sosial iaitu masyarakat terlalu obses terhadap berita yang belum sahih. Berita palsu mudah dipercayai oleh pelbagai golongan dan mudah disebarkan melalui media sosial. Oleh hal yang demikian, kerajaan menggesa orang ramai supaya tidak mudah mempercayai sumber maklumat atau berita yang tidak jelas. Tambahan pula, sesetengah orang masih mempercayai berita di media sosial walaupun ianya mungkin palsu. Masyarakat jenis ini sangat mudah dikawal menggunakan tulisan yang dibaca dan mereka ini mudah diprovokasi. Mereka mempercayai apa yang dibaca tanpa melihat sumber yang lain. Oleh itu, kita perlu proaktif dalam mencegah berita palsu dengan cara menilai terlebih dahulu kredibiliti sumber berita tersebut sebelum menyebarkannya. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menjelaskan cabaran berita palsu dan akibatnya. Antara cabaran berita palsu yang terjadi di Malaysia adalah cabaran berita palsu semasa pandemik COVID-19. Seperti yang kita maklum, pada tahun 2019, Malaysia dan negara lain telah dilanda penularan wabak COVID-19. Pada waktu ini, masyarakat semua ingin mengetahui maklumat terkini mengenai wabak COVID-19. Tetapi, pada waktu ini juga wujud pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan informasi palsu yang dikenali sebagai infodemik melalui platform di media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Antara jenis berita palsu yang wujud adalah bilangan orang yang dijangkiti virus, bilangan kes kematian yang tinggi daripada bilangan asal, stok makanan semakin berkurang, terdapat jenis herba atau makanan tertentu yang boleh membunuh virus COVID-19 dan suntikan vaksin COVID-19. Hal ini menyebabkan masyarakat mengalami suatu panik sehingga kesihatan mental dan fizikal masyarakat terjejas. Bukan itu sahaja, orang yang tidak bertanggungjawab ini menyebabkan masyarakat mengalami kekeliruan dan kesusahan untuk mendapat maklumat yang sahih mengenai COVID-19. Selain itu, masyarakat sudah tidak yakin untuk menerima rawatan dan suntikan vaksin sehingga sanggup menggunakan alternatif lain sehingga memudaratkan diri sehingga menyebabkan mereka mengalami trauma untuk keluar dari rumah. Selain itu, cabaran berita palsu juga menyebabkan keselamatan negara tergugat. Hal ini diperkatakan apabila maklumat berita palsu tersebar secara meluas, ia akan menyebabkan wujud perselisihan faham dan kes fitnah. Naib Pengerusi Kanan Pencegahan Jenayah Malaysia FCPF iaitu Tan Sri Lee Lam Tai juga berkata, tindakan menyebarkan berita palsu juga menimbulkan suasana panik dalam kalangan masyarakat sehingga boleh menggugatkan keamanan negara. Selain itu, apabila berita palsu berleluasa, ia juga boleh cenderung kepada isu perkauman dan anti perpaduan sehingga keamanan negara terjejas. Seterusnya, cabaran berita palsu dari segi ekonomi. Sebelum ini, berita palsu juga sudah lama berlaku tetapi hanya dianggap sebagai sembah kosong. Akan tetapi, pada masa sekarang, berita palsu telah memberi kesan terhadap kewangan dan ekonomi yang menyebabkan terjejas. Sebagai contoh, penyebaran berita palsu semasa penularan wabak COVID-19 banyak jentera terpaksa digunakan dan menyebabkan banyak masa dan pembiayaan digunakan. Hal ini juga menjejaskan segala-galanya, bukan sahaja dari segi kesihatan tetapi ia juga menyebabkan ekonomi negara semakin merosot. Selain itu, negara juga tidak akan mendapat kepercayaan dari negara luar dan negara kita akan kekurangan pelaburan. Hal ini bukan negara sahaja yang akan menghadapi krisis ekonomi,
tetapi masyarakat juga akan mengalami kerugian. Antara akibat cabaran berita palsu adalah keamanan awam dan negara tergugat. Hal ini juga diperkatakan oleh Menteri Kanan Keselamatan iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengatakan orang yang menyebarkan maklumat yang tidak sahih adalah orang yang tidak bertanggungjawab dan hanya pentingkan diri sendiri berkaitan info pandemik COVID-19. Selain itu, akibat dan cabaran berita palsu adalah menimbulkan ketidakpercayaan dan keyakinan terhadap kerajaan pemerintah. Hal ini berlaku kerana penyampaian maklumat yang tidak sahih berkaitan situasi ketidaktentuan politik negara seperti pemilihan Perdana Menteri Malaysia yang baru selepas berlakunya peletakan jawatan Perdana Menteri yang ke-7. Seterusnya, penyebaran berita palsu dapat mempengaruhi cara orang berfikir, bertindak dan menyelesaikan konflik. Jika berita atau maklumat yang tidak sahih serta negatif ini tersebar secara meluas dalam media massa, ia menyebabkan pemikiran masyarakat akan menjadi negatif secara perlahan-lahan dan mereka juga akan bertindak untuk melakukan sesuatu perkara dan menyelesaikan sesuatu konflik menggunakan keadaan yang negatif seperti berfitnah dan bergaduh dan sebagainya. Akhir sekali, berita palsu juga akan membahayakan keselamatan negara. Hal ini kerana masyarakat zaman sekarang menggunakan internet atau jalur lebar dengan cara yang salah seperti menyebarkan kelemahan-kelemahan negara kita sehingga negara lain boleh mengambil kesempatan terhadap negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Irimiti Mazlan akan membentangkan berkenaan langkah-langkah bagi menangani cabaran berita palsu. Seperti mana yang anda tahu, berita palsu merupakan masalah serius yang melanda negara kita. Oleh itu, isu ini perlulah dibasmi bagi menjamin keamanan dan kemakmuran negara. Isu pertama yang berbangkit adalah isu penyebaran berita palsu yang wujud demi populariti. Hal ini sering terjadi oleh kerana wujudnya masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Golongan ini lebih menumpukan kepada jumlah bilangan pengikut dan likes di media sosial yang kian bertambah apabila berita palsu berkenaan isu semasa disebarkan di akaun media sosial mereka. Oleh itu, kita haruslah membuka mata hati dan sedar bahawa populariti yang dikejar dari media sosial merupakan populariti yang sementara sahaja. Populariti yang sewajarnya dikejar adalah dengan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa. Selain itu, kita haruslah menjauhkan diri daripada terlalu fokus terhadap dunia agar tidak lalai mengejar populariti yang tidak pasti. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat yang menyatakan bahawa kita haruslah menanamkan sifat jati diri dalam setiap individu agar dapat berfikir dengan rasional apabila mendapat sesuatu info. Hal ini demikian agar kita dapat terhindar dari menjadi hamba Allah yang fasik. Kita juga janganlah mudah terpedaya terhadap iklan dan promosi yang tular di media sosial. Hal ini kerana perkara yang diiklankan itu tidaklah semuanya benar. Jadi, kita haruslah membuat rujukan dan mendapatkan pengesahan agar tidak menimbulkan fitnah dan pergaduhan yang boleh memecah belahkan masyarakat. Seterusnya, bagi membanteras isu berita palsu dari aspek politik pula, pihak yang bertanggungjawab haruslah menjalankan pembinaan etika dalam kalangan masyarakat agar dapat memudayakan amalan memastikan maklumat dan berita yang diterima adalah tepat. Hal ini bagi mengelakkan rakyat hilang keyakinan terhadap pemimpin yang berpunca daripada berita palsu yang timbul di kalangan politik. Pihak kerajaan juga haruslah berusaha keras bagi membendung isu ini dengan mengadakan kempen kesedaran terhadap keburukan menyebarkan berita palsu di samping memberikan amaran yang keras serta denda yang setimpal bagi pesalah yang menyebarkan berita tersebut. Seperti yang kita tahu, berita palsu mampu mencetuskan provokasi. Oleh itu, penyemayan nilai etika dalam masyarakat adalah penting
untuk memastikan masyarakat menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Bagi menangani isu berita palsu dari aspek sosial pula, masyarakat haruslah mengawal penggunaan media sosial di samping berfikir tentang akibat yang mungkin terjadi sebelum menyebarkan mana-mana berita. Pihak kerajaan juga haruslah memantau individu yang menyebarkan berita palsu dan mencuri maklumat daripada individu lain. Hal ini bagi memudahkan pesalah dikenal pasti dan ditangkap agar perkara tersebut tidak berulang lagi. Pihak kerajaan juga harus mencipta satu sistem yang dapat menyekat segala percubaan berkongsi maklumat berita palsu dalam media sosial. Langkah ini mampu mencegah penularan berita palsu daripada terus berlaku. Penyebaran berita palsu kian meningkat semasa pandemik COVID-19. Maka, usaha untuk menangani isu tersebut perlu dibanteras dengan lebih kuat. Pihak kerajaan juga telah menumbuhkan badan baharu serta laman web semakan fakta bagi menangani isu tersebut. Oleh itu, masyarakat haruslah memanfaatkan usaha kerajaan tersebut dengan menggunakan kemudahan tersebut bagi membantu kerajaan membanteras isu berita palsu. Masyarakat juga haruslah dididik setiap hari melalui platform media sosial agar dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Jika masyarakat memberikan kerjasama yang baik dengan menghindarkan diri dari menyebarkan berita yang tidak pasti kesahihannya, insya-Allah isu ini dapat dibendung dan dicegah sekaligus menjadikan negara kita negara aman dan bebas dari berita palsu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Batrisha binti Luqman dan saya akan menyambung perbincangan tentang langkah-langkah bagi menangani isu penyebaran berita palsu dari segi keselamatan negara. Pihak kerajaan bertanggungjawab dalam mengatasi isu penularan berita palsu untuk menjamin keselamatan negara. Malaysia merupakan negara yang mempunyai rakyat berbilang kaum. Apabila adanya berita atau maklumat palsu yang boleh mewujudkan kebencian dan provokasi antara kaum, ia akan mengancam kedamaian negara. Oleh itu, kerajaan telah melaksanakan pelbagai kempen kesedaran yang juga mengambil kira aspek pendidikan seperti kempen Tidak Pasti Jangan Kongsi dan kempen Klik Dengan Bijak bagi membuka mata masyarakat supaya lebih berhati-hati ketika melakukan perkongsian maklumat. Selain itu, usaha untuk mendidik komuniti mengatasi pengetahuan literasi media juga perlu dijalankan bagi semua lapisan masyarakat. Masyarakat juga haruslah didedahkan dengan kepentingan untuk menjadi pengguna atau pencipta kandungan laman sosial yang celik, digital pintar dan bertanggungjawab serta cakna dengan impak penularan berita palsu terhadap keselamatan negara. Tambahan lagi, Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM adalah salah satu badan daripada pelaksana yang berperanan besar dalam membanteras individu daripada melakukan penularan berita palsu. Hal ini dapat dilihat melalui usaha mereka dalam menyampaikan nasihat dan peringatan kepada masyarakat untuk mendidik mereka mengenai penyalahgunaan media sosial dan berita palsu. Pihak PDRM juga berperanan dalam menjalankan siasatan bagi mengenal pasti kesalahan yang dilakukan individu yang terlibat berdasarkan peruntukan yang terdapat dalam akta berkaitan. Tindakan tegas juga boleh dilakukan dengan penyelidikan akaun media sosial atau laman sesawang yang terlibat dengan aktiviti berita palsu. Seterusnya, langkah-langkah bagi menangani isu penyebaran berita palsu dari segi ekonomi. Penularan berita palsu juga boleh menjejaskan kekuatan ekonomi negara. Oleh itu, kerajaan telah mewartakan beberapa undang-undang bagi mendakwa individu yang menyebarkan berita palsu, misalnya Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Selain daripada itu, amaran dalam bentuk denda atau hukuman penjara sebagaimana dalam Warta Kerajaan Persekutuan yang diwujudkan bagi mengatasi individu daripada menularkan berita palsu berkaitan proklamasi darurat atau COVID-19. Dengan berbuat demikian, kerajaan dapat mengawal rakyat untuk tidak terburu-buru semasa berkongsi berita di media sosial yang boleh mengakibatkan kegelisahan orang awam yang seterusnya akan menjejaskan ekonomi negara. Tambahan lagi,
Pihak media juga berperanan sebagai orang tengah dalam menyampaikan maklumat daripada pihak berautoriti kepada orang awam bagi menjamin kekuatan ekonomi negara. Laporan dan amaran daripada badan-badan berautoriti mestilah disampaikan dengan telus. Pihak media juga mestilah bertanggungjawab bagi membanteras dan menghalang berita palsu daripada diterbitkan. Hal ini dapat dilihat di India di mana tersebarnya berita palsu tentang ayam dapat menyebabkan penyakit COVID-19. Akibatnya, kerugian sebanyak RM68 setiap hari terhadap industri ternakan ayam yang juga menyebabkan harga runtuh daripada RM6.80 kepada RM2.40. Oleh itu, jelaslah bahawa penularan berita palsu mempunyai akibat yang meluas daripada keruntuhan ekonomi sehinggalah memudaratkan kehidupan manusia. Walaupun undang-undang membolehkan tindakan pantas untuk melupuskan berita palsu, namun keperluan sebenar adalah untuk mendidik rakyat mengenai ancaman dan akibatnya. Oleh itu, amatlah penting untuk kita mengamalkan konsep tabayun dalam penyebaran berita. Isu penularan berita palsu di laman sesawang atau media sosial bukanlah asing dalam kalangan masyarakat. Sifat dan mentaliti seperti ini boleh mengundang pada kepada orang umum jika tidak dibendung. Justru, masyarakat perlu mendidik diri mengenai adab dan cara berkongsi sebarang berita atau maklumat. Hal ini dapat diserap oleh semua lapisan masyarakat seiring dengan konsep Islam iaitu tabayun. Sikap tabayun iaitu sikap semak atau periksa sesuatu perkara terlebih dahulu sebelum sebar amatlah dititik beratkan kepada setiap pengguna apabila menerima sesuatu maklumat di laman media sosial maupun di laman sesawang. Ia juga selaras dengan prinsip memastikan dan menilai kesahihan maklumat yang diterima sebelum dikongsi kepada orang lain. Prinsip ini bersifat universal dan boleh diterapkan dalam kehidupan harian masyarakat. Antara soalan yang disarankan tabayun terhadap individu adalah 1. Apakah berita itu benar? 2. Apakah keperluan untuk berkongsi maklumat berkenaan? Dan 3. Adakah maklumat ini bermanfaat untuk dikongsikan? Namun demikian, jika salah satu daripada jawapan terhadap soalan tersebut mengatakan tidak atau tidak pasti, maka lebih baik jika tidak dikongsikan. Secara tidak langsung, kaedah ini dapat menyahut dan menyokong seruan kerajaan dalam membudayakan konsep tidak pasti jangan kongsi. Di samping itu, kaedah ini dapat membantu mengakir segala kesan buruk akibat penyebaran berita palsu. Keseronokan dan keapaan berada di alam maya menyebabkan banyak nilai murni insan terhakis hasil daripada penularan berita palsu. Oleh hal yang demikian, kepesatan dan kemajuan teknologi tidak harus dipersalahkan. Sebaliknya, orang umum perlu bertanggungjawab dalam memastikan wujudnya keharmonian dengan mengamalkan konsep tabayun. Secara keseluruhannya, kita dapat gambaran jelas dan kita dapat fahami tentang cabaran dan akibat berita palsu dalam masyarakat digital serta beberapa cadangan solusi menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban dan juga kepentingan yang kita peroleh hasil daripada kertas kecil ini. Permasalahan ini dipengaruhi dari pelbagai aspek seperti aspek politik, sosial, demokrasi dan lain-lain. Masalah ini seharusnya dibendung dengan kadar yang segera kerana perbuatan ini memberi kesan yang amat serius kepada masyarakat negara kita, terutamanya masyarakat digital. Jika tiada tindakan yang diambil, berita palsu ini akan terus menular secara bebas. Akhir kata, sesebuah negara dikira maju bukan hanya terletak pada kecanggihan infrastruktur, tetapi ia juga diambil kira dari peradaban, sikap dan kehidupan sosial sebuah masyarakat tersebut. Sekian saja dari kumpulan kami. Assalamualaikum.